Semua twins. Okey, so kalau kita nak bercerita lebih lagi mengenai perkembangan bola Malaysia ni, tak salah kalau kita tak bawa wartawan bola sepak tersohor di Malaysia. Kan? Sangat-sangat. Zulhami Zana Azam ke studio. Hai Zul, apa khabar? Kau Zul? Kau baik. Seronok ke Korea hari tu Oh, okey. Korea sejuk. Pergi tengok game juga? Pergi stadium Tak sempat sebab game Liga Korea dah habis. Tapi hari ni saya orang kata keliru. Sebab dua pakai warna biru 10 tahun. 10 tahun. Kenapa Zul tak pakai biru juga? Dia tak dapat memo tu. Okey, Zul, terus sajalah kita cerita pasal liga kita yang baru saja berakhir, baru tamat. Rasa sedih sikit sebab lama ni nak tunggu kan ke bulan Mei. 5 bulan. Betul. Tak tahu nak buat apa tu. Kita imbas kembali sedikit lah before kita tanya Zul lebih lanjut, since Liga Super pun dah selesai. Apa pendapat Zul tentang liga kita secara keseluruhan untuk musim 2023 ni? Okey, luar biasa. Macam roller coaster. Luar dan dalam padang. Memeriahkan saingan Liga Malaysia dengan isu jurulatih dipecat, direhatkan, isu ambilkan pengadil dan juga keputusan perlawanan, walaupun kita tahu anti climax sebab JDT juara lebih awal, tetapi saingan nombor 2 itu merancakkan lagi perjalanan liga untuk 2023 ini. Jadi saya rasa untuk musim ni not bad. Berpuas hati ya Zul? Berpuas hati dengan pencapaian yang dilalui oleh pasukan-pasukan bertanding. Macam contoh JDT mencipta senjata sendiri dan juga Selangor ke pentas Asia. Dia sebab sebelum ini nombor 5, kali ini 2023 nombor 2. Jadi ada pencapaian yang lebih baik lah. Nak sebut sikit lah, angkat juga tim saya sebab 2 tahun berturut-turut nombor 3. Ya, tepuk Zul, tepuklah, kesian. Okey Zul, kita beralih kepada perpindahan kan, sebab dah dengar banyak ura-ura, gosip-gosip perpindahan ni. So, banyak kerombakan besar yang mungkin Zul boleh sharekan di pasukan, untuk pasukan-pasukan yang akan bertanding musim depan juga. Okey, memang dah ada berlaku rombakan dan juga perpindahan pemain, walaupun kita tahu jendela perpindahan pertama hanya akan dibuka pada 3 Februari, tak silap saya. Awal Februari lah senang cerita kan. Jadi masih terlalu awal buat pasukan-pasukan, tetapi ada pasukan yang sudah membuat persiapan yang agak awal. Baru habis liga dah sign player baru. Kita ambil contoh Perak. Jika sebelum ini mereka mengumumkan Tommy Mawat, bekas pemain Negeri Sembilan ataupun Sabah, betul. Menyertai pasukan terbaru adalah Perak. Perak Darul Rizwan, yang mana Tommy Mawat antara pemain yang menjadi pilihan jurulatih Yusri Cek lah. Jadi saya tengok perpindahan kali ini agak baik. Ada pasukan yang melakukan persediaan awal, tetapi saingan itu masih panjang. Jadi saya pun nak sembang, rasa 5 bulan lagi kita akan sembang pasal apa-apa transfer boleh window. berlaku dalam 5 bulan tu ya. Dan apa boleh berlaku. So itu antara nama-nama yang disebut oleh Zul tadi, baru tak umum lagi untuk Februari, sebab itu masanya pada bulan Februari nanti barulah saya kira akan lebih rancak Zul ya. Dan lebih rasmi lah. Secara rasmi. Sekarang lebih kepada discussion, lebih kepada intai pemain. Okey, cerita pasal discussion, ramai juga follow Zul dekat bukan Twitter sekarang, X, okey. Dan cerita-cerita rumours dan sebagainya. Ada tak yang boleh dikongsikan, rumours pemain, kalau boleh disebut nama dan sebagainya, yang akan ke mana, pindah ke mana dan sebagainya? Okey, tadi saya dah sebut Tommy Mawat. Betul. Itu yang dah sah, rasmi, yang dah confirm, yang diumumkan oleh klub sendiri. Perak antara pasukan yang saya rasa agak baik kerana mereka melakukan persediaan yang awal. Dan hari ini juga mereka mengumumkan seorang lagi pemain baru, iaitu Asfar Fikri. Atau lebih mesra dipanggil Kakak lah. Okay. Kalau kita nak mengenali Asfar Fikri ni, pemain ini adalah pemain daripada Terengganu FC 2. Kalau kita ingat balik, Kakak ni dia merupakan wira kepada skuad bawah 23 tahun negara ketika Sukan C 2021, yang mana Kakak telah menjaringkan gol kemenangan skuad Brad Maloney pada ketika itu untuk menghasilkan kejayaan ke atas Thailand. Dan Kakak ni dia beraksi bersama Terengganu FC 2, mempunyai minit permainan yang agak baiklah, yang mana beliau telah melakukan 45 penampilan bersama Terengganu 2 pada musim ini, dan beliau juga beberapa kali berjaya diserap ke skuad utama Liga Super bimbingan Tomislav Strebregner, melakukan 3 kali penampilan, dan keseluruhannya untuk Asfar dia telah menjaringkan 3 gol bersama skuad Terengganu 2. Good signing untuk Perak?
Saya rasa good signing kerana beliau datang daripada produk skuad bola 3 tahun negara. Cuma bagaimana, dan saya percaya Yusri adalah bijak untuk menyusun dan juga menggunakan Asfar Fikri ini. Sebab berdasarkan pengalaman saya membuat liputan tentang Asfar Fikri ini, pemain ini merupakan pemain yang mempunyai insting di depan gol. Walaupun tidak mempunyai orang kata technical, pemain yang teknik yang baik ataupun bukan pemain yang berkemahiran tinggi, tetapi dia sentiasa berada tepat pada waktunya. Dan untuk makluman, at the right time lah selalunya. Yes, dan untuk makluman, Asfar Fikri telah menandatangi kontrak 2 musim bersama The Boss Gaurus. Ada lagi nama-nama lain? Sabah FC ada? Sabah FC saya tunggu Macam dulu. tak tahu pula, padahal dia dah tahu dah sebenarnya kan nama-nama. Kerja saya. Atau yang lain-lain lah. Saya bagi pasukan lain. Yang kedua saya ingin berkongsi tentang Efadayu. Efadayu siapa tak kenal. Sekarang ni tak ada pasukan. Di mana Kedah Darul Aman menerusi pengurus Zulfadli Rozi mengesahkan hanya seorang pemain import sahaja dikekalkan, iaitu Manuel Ott. Tetapi saya ingin fokus kepada Efadayu sebab yang menariknya Efadayu ini merupakan satu-satunya pemain yang datang daripada jendela kedua perpindahan pemain, berjaya berada di kedudukan 10 terbaik penjaring terbanyak 10 teratas sebagai penjaring terbanyak Liga Super 2023. Keseluruhannya 12 gol. Jadi status Efadayu ini sebagai ejen bebas sudah pasti akan menarik minat beberapa kelab lain yang mengintai penyerang-penyerang. Mungkin seperti Seri Pahang, walaupun mereka sudah memiliki Pak Sherman, dan mungkin pasukan seperti Perak juga yang kita tahu tidak mempunyai penyerang. Tetapi saya difahamkan Efadayu mempunyai tanda harga yang agak tinggi. Jadi pasukan perlu sedia berbelanja untuk mendapatkan bekas penjaring terbanyak Liga ini. Selain Efadayu, dengan cerita macam Syazwan Andik pun akan berpindah, mungkin Zubli share juga yang tu? Alright, Syazwan Andik, pemain Seri Pahang pinjaman daripada JDT musim ni. Pemain ini dikaitkan ke Lembah Kelang. Apabila kita mengatakan Lembah Kelang, saya tak ingin memperincikan pasukan Lembah Kelang yang mana. Tetapi saya cukup untuk saya mengatakan pasukan handalan di Lembah Kelang. Handalan. Bila kita cakap pasal handalan, ramai yang cakap terus pasukan Selangor. Tapi jangan lupa KL juga wajar dilabel sebagai pasukan handalan kerana musim ini mereka berjaya mara ke final Piala FA dan 3 kali telah mara ke final sejak 3 musim terdahulu. Specialist. Atau kalau kita boleh labelkan untuk the City Boys kan. Jadi sebenarnya pasukan handalan itu merujuk kepada KL City maupun Selangor. Tetapi baik sekiranya Syazwan Andik, kalau kita mesra dipanggil Pelo ni, dapat menyertai bekas jurulatih atau pernah berada bersama jurulatih beliau sebelum ni, iaitu Tan Chet Ho. Itu juga menjadi idaman penyokong Giant saya rasa kerana tidak mempunyai banyak pilihan di bahagian kiri. Saya suka style Zul. Dia bagi kita berfikir. Fikirlah sendiri, saya tak cakap, saya bagi hint saja. Nak tahu, tengoklah nanti. Itu nama spekulasi. Spekulasi. Difahamkan. Betul. Difahamkan. Itu Syazwan Andik kan. Dan saya pun nak sedikitlah menambah tentang data dan juga statistik Syazwan Andik ni. Musim ini lebih baik pada musim terdahulu bersama Melaka, di mana musim ini beliau telah menjaringkan 3 gol berbanding 2 gol musim terdahulu dan telah melakukan 3 assist berbanding 2 assist sebelum ini. Jadi Syazwan Andik ni saya rasa satu pemain yang menjadi tumpuan dan juga pembeliannya akan berbaloi kepada mana-mana pasukan yang mendapatkan khidmat beliau. Awak sentuh Syazwan Andik Pahang. Ada info lagi lanjut tentang tim Pahang sendiri yang lebih terperinci. Sikit lagi Zora. Okey, bila kita bercakap pasal Seri Pahang, ada seorang pemain dikaitkan, iaitu saya terus ambil 2 pemain Syih Izhan dan juga Rahadiazi Rahlim. Dua penjaga gol. Di mana saya difahamkan penjaga gol sedia ada sekarang ni sebenarnya tidak dikekalkan, iaitu salah seorangnya Zarif Irfan, tak silap saya.
dan dua lagi Izham Tarmizi pun diikatkan ke Perak dan seorang penjaga gol muda. Syekh Izhan, pemain pinjaman daripada Selangor ke Negeri Sembilan, saya difahamkan pulang ke Selangor selepas tamat pinjaman daripada Negeri Sembilan dan saya difahamkan beliau akan dipinjamkan ke Seri Pahang. Dan Rahadi Azli masih lagi berbincang bersama Terengganu dan pada ketika mendapat tawaran saya difahamkan Seri Pahang. Jadi dua pemain ini berada dalam radar Seri Pahang untuk menguatkan benteng akhir terutama di posisi penjaga gol. Itu antara tambahan berkenaan dengan perpindahan untuk Seri Pahang. Alright. Okey, apa pun yang kita ceritakan di sini semua kita akan muktamadkan awal Februari nanti. Saya pasti dalam masa sebulan dua ini ada banyak lagi cerita-cerita. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh follow Zul di X. Laman X. Laman X. Begitu banyak sekali cerita-cerita yang Zulhelmi Zainal 1. Okey, thank you so much Zul. Sama-sama. Okey, terima kasih Zul. Thank you very much info tersebut. Dan ini dia Liga Malaysia keluar masuk. Seperti yang saya katakan tadi, kalau anda boleh perhatikan wajah-wajah mereka yang berada di skrin sekarang, mungkin inilah yang akan kata orang tu mewakili pasukan baru, mungkin juga akan maintain. Brandon Gunn ada di situ, Safawi kita tak tahu. Kalau nak tahu boleh ke Stadium Astro. Yep, tepat sekali. Dan pastinya kami di sini akan terus membawakan kepada anda berita-berita terperinci, terkini dan menarik, insya-Allah.